Kesihatan merupakan sebagai kunci kejayaan dan kebahagiaan. Mereka yang menyedari tentang hakikat hidup sempurna dan bahagia bermula dari peringkat kanak-kanak. Kanak-kanak damit ialah cahaya mata kepada satu keluarga. Kesihatannya perlu dijaga supaya mereka berada dalam keadaan sihat dan selamat. Salah sebuah klinik kerajaan di Kampung Air terletak di Kampung Sungai Kebun. Di klinik inilah ibu-ibu datang membawa anak-anak mereka untuk diperiksa dan meminta nasihat dari pihak jururawat kesihatan. Dengan adanya klinik kesihatan ditempatkan di mukim Sungai Kebun ini telah dapat mengurangkan kesesakan dan kesibukan di Rumah Sakit Umum di Bandar Seri Begawan. Kegiatannya semakin bertambah penting lagi apabila jadual waktu di klinik ini disusun mengikut keadaan yang diperlukan. Klinik ini dibuka 3 kali dalam seminggu. Hari Isnin untuk rawatan kanak-kanak, hari Selasa untuk rawatan ibu-ibu mengandung dan hari Sabtu untuk pemeriksaan doktor bagi ibu-ibu yang sedang mengandung. Suntikan mencegah dan mengawal penyakit juga diberikan pada hari jadual mengikut perjanjian yang diberikan oleh jururawat kesihatan. Kanak-kanak yang biasanya sudah mengalami perkara ini tidak mendatangkan ketakutan kepada mereka. Ibu-ibu juga diberikan penerangan dan nasihat tentang bagaimana penjagaan makanan berzat dan lain-lain masalah yang perlu diketahui oleh ibu-ibu. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa menitik beratkan betapa mustahaknya kesihatan ini. Sebab itu, penjagaan dan pengawalan yang rapi bermula dari kanak-kanak yang masih berada di dalam kandungan lagi. Ini bukan saja penjagaan terhadap anak-anak yang akan lahir, bahkan nasihat-nasihat tentang penjagaan kesihatan pihak ibu juga diutamakan. Usaha-usaha penjagaan seperti ini diteruskan hinggalah kanak-kanak itu lahir ke dunia dan seterusnya kanak-kanak itu berada di bangku sekolah. Kampung setia sebahagian dari mukim Sungai Kebun. Bunga-bunga menjadi hiasan bagi kebanyakan rumah-rumah di Kampung Air. Menunggu masanya masuk ke dalam bilik darjah, mereka berbelanja ala kadarnya. Perniagaan runcit seperti ini terdapat di sekitar sekolah di Kampung Air. Barang-barang yang dijual disesuaikan dengan kegemaran pembelinya. Kebanyakan penduduk-penduduk kampung setia terdiri dari nelayan. Kaum wanita mengambil peranan penting dalam usaha mengeringkan ikan-ikan tangkapan dengan menjemurnya di tengah-tengah panas matahari. Ikan pari merupakan ikan jenis ketiga dan kurang digemari. Satu cara yang baik ialah membubuh garam pada ikan ini, kemudiannya menjemurnya hingga kering. Apabila ikan ini sudah dikeringkan, barulah dipasarkan semula dengan harga yang lebih baik dan menjadi kegemaran pembeli. Selain dari dijemur, ikan pari ini juga boleh dikeringkan di atas dapur yang biasa dipanggil ikan salai. Cara-cara tersebut menjimatkan ikan-ikan itu daripada buntu dan terbuang.
Ada kalanya jenis ikan ini laris dalam pasaran jika ikan-ikan lain tidak mudah diperolehi. Nama saya Patih Haji Masri bin Ismail, penghulu mukim Sungai Kebun. Ketua kampung yang dikuasai oleh saya ialah Majin bin Haji Jafar, Haji Kapitan Pengarah Haji Basi, Ketua Kampung Setiai, Haji Musa bin Pengarah Haji Jair, Ketua Kampung Setiai, Wang Saleh bin Bakar, Ketua Kampung Ujung Klinik, Haji Ludin bin Haji Gapar, Ketua Kampung Sungai Kebun, Wang Muhammad bin Haji Alim, Ketua Kampung Sungai Siamas. Keramaian penduduk bagian mukim ini ialah lebih kurang dalam 5.000 orang dan rumah lebih kurang 450 buah. Kejahatan dalam kampung ini tidak ada juga suatu timbul masalah. Apa yang akan dikendalikan oleh Kampung Setiai dan B ialah pembinaan sebuah masjid yang dijangka makan belanja dalam Rp50.000 yang masa ini sedang dirundingkan dan pihak yang berkenan yaitu Jabatan Ahli Wal Agama. Bagian mukim keseluruhannya ialah sebanyak 454 buah dan penduduk dalam 5.000 lebih. Kebanyakan mereka ialah menangkap ikan sepertinya mengandang, melintau dan bagai-bagai lagi, dan setengah daripadanya ialah bekerja kepada pihak yang berkenan itu kepada kerjaan. Saya selaku penghulu dan ketua-ketua kampung sekitar mukim Sungai Kebun mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas usaha kerajaan dulu yang mulia memberikan kemudahan kepada penduduk-penduduk di kampung ini, terutama sekali sekolah, klinik, jembatan, bekalan elektrik, bekalan air, dan kemajuan yang ada di kampung ini ialah pada tahun 60-an semuanya kebilangan rumah dalam 200 lebih, yaitu semuanya yang terdiri daripada kayu. Mulai dalam tahun 70-an semua yang ada bilangan rumah 200 lebih ini semuanya sudah pun bertiang batu karena memandang kepada apa yang dipikirkan, yang batu itu ya lebih tahan daripada tiang kayu. Sesuai dengan perkampungan nelayan, di kampung Setia ini banyak terdapat tukang-tukang yang mahir dalam pekerjaan membuat perahu, tongkang dan perahu jentera. Pengarah Haji Masri bin Patih Haji Jalil ialah seorang tukang memboris perahu yang mahir. Berumur 74 tahun, beliau membuat pekerjaan ini sejak kecil lagi hasil warisan dari keturunan keluarganya. Mempunyai 18 orang anak, 89 orang cucu dan 28 orang piut. Biarpun usianya sudah melimpasi separuh abad, namun orang tua ini masih bertenaga dan mempunyai minat yang besar untuk bekerja di samping masih mempunyai pandangan dan pendengaran yang baik. Anaknya yang masih bersekolah dapat membantunya dalam pekerjaan ini. Seni pertukangan sebagai pemboris perahu ini dapat diturunkan kepada anaknya. Inilah satu cara yang baik bagi mengekalkan seni pertukangan ini untuk berterusan dengan harapan supaya pekerjaan ini dapat diwariskan kepada anak cucu. Kerja yang sedang dibuat ini ialah sejenis perahu motor berharga kira-kira RM3.000 dapat disiapkan dalam tempoh 2 bulan lebih. Orang gambar ni dua nasi dia. Dua. Pertukangan cara dulu dengan sekarang tidak banyak berubah, terutama dari segi nama-nama benda seperti tajuk, giak, baji, lunas, dan demikian juga alat-alat perkakas masih menggunakan tukul, pahat
beliung, gergaji, katam dan lenggis. Salah seorang penduduk kampung setia yang juga mahir dalam kerja-kerja memboris perahu ini ialah Awang Haji Saibon, mempunyai pengalaman selama 26 tahun sebagai pemboris perahu seperti ini. Pendapatan hitung panjang antara RM1,000 hingga RM1,500 sebulan merupakan satu mata pencarian yang boleh dikatakan lumayan. Basta. Udah. Hah? Di start lagi tuh. Cuma tuh. Harga-harga perahu yang dibuat bergantung kepada keadaan jenis kecil dan besarnya. Perahu yang sedang dibuat ini ialah perahu lauk, panjangnya 12 kaki yang boleh disiapkan dalam tempoh 2 minggu dan berharga RM500. Ini pulang. Perahu-perahu yang laris jualannya pada masa ini ialah jenis perahu tambang yang menggunakan jentera. Perahu jenis tambang boleh disiapkan dalam tempoh 1 bulan lebih. Memandang kepada bertambahnya keperluan motor tambang yang digunakan di perairan Sungai Brunei hari ini, menyebabkan perahu-perahu ini sangat laris jualannya. Kebanyakan mereka membuat tampahan lebih awal dan ada juga yang mahu supaya perahu-perahu itu dibuat dengan segera. Perahu jenis ini merupakan alat perhubungan penting antara kampung-kampung di perairan Sungai Brunei. Aneka warna cat-cat perahu ini menambahkan lagi kecantikan perahu yang berulang-alik di sekitar kampung air. Berbagai-bagai cara penangkapan ikan boleh dibuat berdasarkan pengalaman hidup sebagai nelayan. Pengalaman yang disertai dengan usaha untuk mencari rezeki yang halal dan membuat kerja-kerja sendiri merupakan tugas yang mulia. Buluh, sejenis pokok tumbuhan hutan yang boleh dijadikan sebagai alat menangkap ikan. Pokok buluh yang digunakan ini ialah jenis buluh baloi, ianya diraut untuk dikecilkan, dijadikan bilah. Buluh baloi ini didapati dari kawasan yang berdekatan seperti dari kawasan Lumapas atau Limau Manis, dan demikian juga tali penjalinnya iaitu lamiding didapati dari kawasan yang sama. Di kampung yang lain terdapat juga orang-orang yang bekerja hanya untuk menyediakan buluh ini yang sudah siap dijalin dan dijual dengan harga RM60 segulung. Untuk menambah pendapatan dan meninggikan taraf hidup, banyak pekerjaan yang boleh dibuat dari segi penangkapan ikan. Semua itu bergantung kepada kerajinan dan ketabahan. Biasanya kerja sebagai nelayan mempunyai pendapatan lumayan.
Awang Sapar bin Muhammad berumur 80 tahun, salah seorang penduduk kampung Setia, pada mulanya bertukang sebagai pemboris perahu. Mengalihkan pandangan hidupnya dengan menangkap ikan cara tradisional, iaitu berkilung. Awang Sapar merasakan kerja sendiri seperti ini adalah satu pekerjaan istimewa meskipun pendapatannya tidak tetap tetapi boleh menampung kehidupan bagi keluarganya. Pengalaman hidup sebagai nelayan memang banyak yang dirasa tetapi ketabahan dan kegigihan adalah perlu dalam kehidupan sebagai nelayan. Welcome back. Makan itu. Sana pala dulu. Betul makan. Baru sudah sumbang pak. Satu lagi alat penangkapan ikan ialah bubu. Bubu ini diperbuat daripada dawai pemata yang biasanya boleh didapati di kedai-kedai. Sebelum adanya kedatangan dawai pemata ini, bubu biasanya diperbuat daripada buluh, kulit kayu dan daun nipah. Tetapi benda-benda itu sekarang sudah dilupakan. Apa yang perlu dibuat untuk membuat bubu dawai ini ialah menyediakan kayu jenis yang tahan lama dalam air sebagai rangkanya. Bentuk bubu ini 4 persegi dan diukur mengikut besar rangka kayu yang sudah dibuat. Di tengah-tengahnya disediakan pintu kecil yang dinamakan injap untuk ikan-ikan itu masuk. Apabila ikan-ikan itu sudah terperangkap dalam bubu ini, ikan-ikan itu tidak boleh keluar lagi. Bubu seperti ini mempunyai 2 cara, iaitu bubu yang dipasang di anak-anak sungai dan satu lagi bubu yang dipasang di laut. Bubu yang dipasang di laut yang dalam adalah besar bentuknya daripada bubu yang ditahan di sungai-sungai. Bubu-bubu ini diberati lagi dengan batu atau besi supaya tidak mudah lari dihanyutkan arus laut. Atau pasang. Di hujung talinya diikat pelampung untuk bubu di tengah laut, manakala bubu di sungai pula hujung tali itu diikat pada kayu yang ditandai dengan tetakan. Tiap-tiap seorang mempunyai bubu antara 20 hingga 50 biji. Ianya dilawati atau dibangkit tiap-tiap seminggu sekali. Terdapat pada satu-satu musim yang baik, sebiji bubu ini boleh menghasilkan 20 kati bagi bubu yang ditahan di anak-anak sungai dan ada kalanya hingga 100 kati bagi bubu yang dipasang di laut. Kaum nelayan yang sudah mahir tentang penangkapan ikan ini lebih mengetahui tentang keadaan pertukaran cuaca. Biasanya mereka mendapati ikan-ikan terkurung dalam bubu mereka banyak yang mati dan ada di antaranya bubu mereka pecah dan ikan-ikan keluar oleh sebab banyaknya ikan-ikan terkumpul dalam bubu mereka. Jika perkara ini terjadi, lawatan setiap 2 hari sekali patutlah dilakukan. Di antara ikan-ikan yang menjadi mangsa bubu ini ialah ikan jenis kerapu, ikan merah dan jenis-jenis ikan yang merayap di dasar laut. Sungai Raya terletak di Teluk Brunei di utara Temburong dekat sempadan Sundar. Di sinilah menjadi sasaran 2 orang nelayan ini. Mantap nampak. Di sungai ini terdapat lebih 100 biji bubu dipasang di sepanjang sungai. Di sungai inilah juga tempat tumpuan para nelayan lain bukan saja menahan bubu tetapi mereka datang dengan membawa berbagai-bagai alat menangkap ikan seperti bintur, pukat, rambat, rawai dan jaul. Pada masa-masa tertentu, tempat ini seolah-olah menjadi satu pesta di air di mana berpuluh-puluh buah perahu jentera berada di sini sepanjang hari. Ini bukan pedikit. Pekong. Gekong yang mendorong besar. Sadang. 3 ganyak. Labi sus katip ka. Nakan memeluas no ni.
Bagi setengah nelayan, jika mereka hanya mendapat hasil kurang dari 20 kati adalah disifatkan tidak mempunyai perolehan. Biasanya mereka memperolehi pendapatan antara 1 pikul membawa kepada 3 pikul. Semua hasil tangkapan dibawa ke pasar dan di pasar ikan-ikan itu dijual melalui orang tengah. Oleh kerana alat-alat penangkap ikan ini hanya boleh dilakukan semasa musim teduh, maka penghasilan ikan juga mengikut keadaan musim dan ianya berkurangan apabila tiba musim bergelora atau musim landas. Oke, saya istirahat. Oke. Bagus, Tan. Bagi negara-negara maju dalam penghasilan ikan, mereka mempunyai kapal yang boleh berlayar di musim landas dan alat menangkap ikan mereka juga berlainan daripada apa yang digunakan oleh nelayan-nelayan kita pada masa ini. Perbelanjaan yang besar untuk membeli alat-alat itu adalah satu rintangan kepada nelayan-nelayan yang tidak mampu untuk mendapatkannya. Tetapi, jika nelayan-nelayan kita dapat bersatu untuk mengusahakannya dan memikirkan jangka panjang, ini sudah pasti usaha-usaha demikian dapat terlaksana. Pandangan yang jauh dan perubahan sikap dari mementingkan keuntungan yang banyak merupakan satu cabaran ke arah kemajuan atau kemunduran. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan penghasilan ikan semakin menyulitkan merupakan pertimbangan dua hala yang patut disedari melalui jurusan-jurusan kepakaran. Satu cara menangkap ikan yang paling mudah ialah rambat. Kumpulan ikan kawan dapat dilihat dari riak air dan perubahannya. Sekawan tamban dapat ditutupi dengan rambat. Ianya hampir-hampir tidak terdaya untuk mengangkatnya naik ke perahu. Meskipun tamban merupakan jenis ikan kelas 3 yang penghasilannya tidak putus, namun ikan ini tetap juga mengatasi kelebihannya. Gambus masih merupakan permainan tradisional orang-orang Brunei. Ianya dimainkan sama ada secara perseorangan atau kumpulan yang diiringi dengan pukulan gendang. Permainan ini biasanya diikuti lagu-lagu yang berirama dan dengan seni kata yang menggambarkan suasana kehidupan masyarakat kampung. Dulunya alat-alat ini dimainkan di temasa-temasa perkahwinan. Permainan ini akan lebih menarik lagi dengan iringan tarian.
Masa bersukaria dan berehat adalah di waktu malam. Tetapi bagi Haji Sulaiman bin Sipin, masa ini perlu baginya untuk menangkap ikan dengan selambau. Batan dulu Tuan. Selambau ini dipasang di tepi jambatan Kampung Setia. Pekerjaan ini amat mudah. Alat ini hanya ditarik dari permukaan air dan mengambil ikan-ikan yang terperangkap dengan siut. Pendapatan tidak seberapa, tetapi lebih dari cukup untuk sapak gulayan. Permainan gambus yang disaksikan oleh kanak-kanak dan orang dewasa ini sedikit sebanyak dapat mempengaruhi perasaan mereka betapa indahnya kesenian yang menjadi warisan ini. Biarpun pengaruh alat-alat permainan moden terus mengambil tempat utama di zaman moden hari ini, namun kesenian asli akan tetap terus hidup bersamanya sebagai pusaka bangsa. Mukim Sungai Kebun yang mengunjungi 6 buah kampung iaitu Sungai Kebun, Ujung Klinik, Sungai Siamas, Setia A dan B dan Kampung Tarap Bau mempunyai keramaian penduduk lebih 3,000 orang. Permufakatan dan saling membantu antara satu dengan lain melambangkan kesejahteraan hidup bahagia untuk terus wujud sepanjang zaman.